Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan. Yang pertama sekali, saya nak ulang 3 benda yang kita belajar pada minggu ni. Dan tuan-tuan pastikan tuan-tuan faham. Sebab apa tahu? Sebab dalam sistem Al-Furqan ini, kita prioritaskan benda-benda yang memang betul-betul banyak diajar dekat dalam Al-Quran. Boleh kata setiap baris benda-benda tu ada. Jadi saya tak nak buang masa tuan-tuan dengan mengajar sesuatu yang jangan-jangan jumpa dalam Al-Quran, ataupun benda tu yang pendetailan dia tu sampai benda tu boleh kita kemudiankan lah. Saya tak kata tak penting, tapi yang saya jelaskan pada tuan-tuan ni ialah benda-benda yang setiap baris, boleh kata setiap baris tuan-tuan akan jumpa. Jadi saya bagi prioriti pada benda-benda macam tu. Dan benda-benda ni kalau saya kata tuan-tuan mesti kena faham, so tuan-tuan mesti kena faham. Sebab benda yang paling banyak sekali. Nanti kita dalam kelas bila kita jumpa, memang kita akan jumpa selalu benda ni. Jadi sebab tu saya kata tuan-tuan mesti kena faham benda ni. Yang pertama, hari tu kita belajar tentang haraf jar. Ingat kan haraf jar. Jadi kerja haraf jar ialah membaris bawahkan kalimat isim yang selepas daripada tu. Walaupun tu pelajaran peringkat kedua, tapi saya jelaskan pada peringkat yang pertama ni, saya ulang supaya benda tu tuan-tuan familiar. Sebab apa tahu? Sebab dia sangat besar tuan-tuan. Tapi sekarang ni saya tak boleh nak bagi tahulah. Sebab kalau saya jelaskan pun nanti tuan-tuan susah nak faham. Tapi secara ringkas lah, yang mudah lah kalau tuan-tuan nak tahu. Inilah pengenalan kepada ilmu nahu sebenarnya. Jadi tuan-tuan kena tahu ada haraf yang boleh membaris bawahkan kalimat lain, dan ada haraf yang boleh membaris matikan kalimat lain, ada haraf yang boleh membaris ataskan kalimat lain. Kalimat apa yang dibaris ataskan ataupun dibaris matikan, nanti saya jelaskan kemudian. Cuma haraf jar ni saya jelaskan supaya tuan-tuan ada gambaran apa dia ilmu nahu. Nahu ni sebenarnya ialah cerita pasal baris hujung, tahu tak? Jadi sebab tu bila saya kata tuan-tuan kena faham, tuan-tuan cubalah untuk memahami. Haraf jar kerja dia membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Baik, kemudian kita jelaskan tentang ma. Ingat tak? Ma tuan-tuan kena tahu, ma ni kan kita banyak jumpa dalam Al-Quran kan. So ma ni tuan-tuan jangan lupa dia ada tiga jenis. Satu ma isim mausul, isim mewakili. Yang kedua ma isim tanya. Yang ketiga ialah ma haraf nafi. Jadi dia bergantung atas terjemahan saya. So yang penting tuan-tuan tahu apa dia lah isim mausul, iaitu isim mewakili. Apa fungsi dia dan sebagainya. Kalau isim tanya tu tuan-tuan tahu apa dia fungsi di isim tanya dan apa kawan-kawan yang lain. Ma ni maknanya apakah kan. Jadi kawan-kawan ni siapakah, bilakah, berapakah, manakah. Jadi tuan-tuan kena tahu fungsi dia dan gelaran dia tu. Haraf dia ialah isim tanya. Dan yang ketiga ma ni ialah ma haraf nafi kan, haraf nafi. Maknanya tidaklah. Baik, tuan-tuan ingat benda tu. Yang pertama tadi haraf jar, yang kedua ma. Yang ketiga ialah alif lam makrifah. Ingat tak alif lam? Alif lam apabila dia ada dekat dalam kalimat isim itu, maknanya isim itu spesifik. Ingat tak contoh yang saya bagi itu? Tuan-tuan, berapa banyak tuan-tuan jumpa al dekat pangkal kalimat? Berapa banyak tuan-tuan jumpa haraf jar dalam kalimat-kalimat Al-Quran yang tuan-tuan baca? Berapa banyak tuan-tuan jumpa ma dekat dalam Al-Quran? Jadi sebab tu saya kata, tuan-tuan mesti kena faham. Soal ni, kalau tuan-tuan buka video kita yang sebelum-sebelum ni, al artinya ialah dia spesifik, ataupun contohnya al-kitab, maknanya the book. Jadi which book is that, kita kena tahu. Jadi kalau dalam Al-Quran tuan-tuan jumpa, jadi bila kalimat itu ada al di pangkal dia, mesti kena ada penafsiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti difahami. Sebab contohnya kan, zalika al-kitabu la raiba fi. Itulah al-kitab yang tiada keraguan di dalamnya. So al-kitab, kitab maknanya dia buku. Tapi bila ada the book, kita kena tanya buku yang mana? Buku yang mana? Kena tanya dengan Rasulullah. So Rasulullah menyebut, penafsirannya ialah al-kitab artinya ialah Al-Quran. Al-buku tu maknanya buku mana? Buku Al-Quran yang kita baca tu. So 3 benda saya ulang lagi sekali. Tolong ingat. Sebab minggu depan kita akan masuk pelajaran baru tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat haraf jar tu apa benda. Tuan-tuan kena ingat ma tu apa. Dan tuan-tuan kena tahu alif lam di pangkal kalimat isim itu apa fungsi dia. Jadi tuan-tuan yang dah buat bayaran, saya ucap terima kasih banyak-banyak. Dan ramai di kalangan tuan-tuan yang buat bayaran penuh juga. Alhamdulillah, bolehlah kami survive. Bolehlah kami warga Al-Furqan ini survive dengan bayaran yuran daripada tuan-tuan. Saya tak sabar nak jumpa tuan-tuan dalam kelas. So tuan-tuan, saya harapkan bersabar. Dan ini ujian dari Allah untuk kita semua. So doakan saya tuan-tuan, ini saya tak berapa sihat lah tuan-tuan. Sebab tu lambat sikit bagi video ini. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan. Saya nak bagi jawapan tentang kita punya soalan saya teka-teki semalam kat tuan-tuan. Dan hari ni saya nak ulang berkenaan dengan at-tawabi'. At-tawabi' sebenarnya itulah jawapan kita semalam. Kalau tuan-tuan tengok kan, soalan saya semalam ialah
Kan semalam kita baca walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. So soalan saya ialah wa absari. Kenapa absari tu dia dapat baris bawah Jawapannya ialah um, wa absari. Absari itu sebelum tu kan ada wa. Jadi wa ni kan kerja dia menyamakan kalimat yang sebelum dan selepas yang sama kategori. Jadi absari ni telah disamakan dengan kalimat sebelum itu Kalimat sebelum itu ialah sam'i, kan, sam'ihim. Dengar tuan-tuan Dan kalau Allah kehendaki, Allah akan hilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Jadi pendengaran dengan penglihatan ni dia sama kategori tau. Sebab apa sama kategori? Dalam konteks rangkap itulah. Sama kategori tu maksudnya ialah dua-dua itu sama kategori dalam konteks rangkap ini, iaitu dua-dua itu dihilangkan oleh Allah kalau Allah nak. Kalau lepas ni penglihatan mereka, pendengaran mereka ataupun keupayaan mereka Allah hilangkan, ataupun tenaga mereka Allah hilangkan. Jadi semua yang dihilangkan oleh Allah pada waktu itu kita consider dia sebagai satu kategori. Kategori apa? Kategori semuanya yang akan dihilangkan oleh Allah kalau Allah hendak Jadi absari tu di baris bawah sebab sebelumnya ada waw kan. Waw tu kerja dia dalam ilmu nahwu ialah memberi baris bawah kepada memberi baris bawah kepada kalimat isim yang kita panggil isim yang sebelum tu yang sama kategori. Contoh kan saya ada bagi Ali dia makan rambutan wa nasi ini dengar ini contoh baru saya nak bagi tuan-tuan faham apa maksud sama kategori tu. Bukan semestinya sama kategori kalau buah-buah, kalau pokok jenis pokok, kalau jenis benda bukan. Dia yang sama kategori dalam konteks ayat itu, dalam konteks contoh itu. Contohnya yang saya pernah bagi pada tuan-tuan, Ali dia makan jambu wa rambutan wa manggisa kan. Okey, sekarang ni tuan-tuan, itu 3 jenis buah yang dimakan oleh Ali kan. Sekarang ni katalah Ali makan nasi, Ali makan buah rambutan, nasi dan apa lagi yang kita boleh makan? Nasi dan bubur contohnya. Ali dia makan rambutan wah nasi wah bubur contohnya bubur bolehlah tuan-tuan asal tuan-tuan faham sudahlah. Jadi 3 kategori ni walaupun dari segi benda tu sendiri dia bukan sama kategori. Buah mana sama dengan nasi mana sama dengan bubur, dia bukan itu Ataupun contoh mudahlah tuan-tuan ni, Ali dia lihat Fatimah, kucing dan pensil. Dalam bilik tersebut Ali dia melihat Fatimah, kucing dan pensil. Jadi dalam konteks itu ketiga-tiga benda itu sama kategori. Kategori apa? Kategori semua tu yang dilihat oleh Ali dalam bilik tersebut. Faham tuan-tuan? Tak semestinya Ali Fatimah, kucing dengan pensil tu sama kategori. Tak, dia dari segi benda tu, dari segi objek tu dia tidak sama kategori. Tapi dia sama kategori dalam konteks ayat itu. Iaitu semua benda itu yang dilihat oleh Ali. So dekat dalam konteks ayat ni Allah kalau mahu dia menghilangkan pendengaran mereka, penglihatan mereka. Nampak tak Jadi penglihatan tu telah disamakan baris kalimat penglihatan absari tu dengan pendengaran yang sebelum daripada tu. Siapa yang menyamakan dia? Waw tu. Sebab memang kerja waw selain daripada menyambung cerita kan, tuan-tuan tahu kan haraf ataf kan. Tapi selain daripada itu dalam ilmu nahwu dia ada kerja. Kerja dia apa? Kerja dia menyamakan baris kalimat sebelum dan kalimat yang selepas itu. Tu maksud dia tuan-tuan So ramai yang reply saya bagi jawapan yang betul. Adalah yang reply saya bagi jawapan yang betul, tapi ramai juga yang salah. Jadi saya bagi tahu perkara tersebut lah tuan-tuan So kalau tuan-tuan buka tuan-tuan punya diagram biru tuan-tuan punya diagram biru, kita ada diagram biru peringkat 3 tuan-tuan isim dia ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kalau tuan-tuan nak saya buat tuan-tuan tunggu video yang berikutnya, saya nak shoot kita punya diagram ni tuan-tuan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan. Nama saya Ustaz Nasar. Izinkan saya sebentar untuk menjelaskan kepada tuan-tuan bagaimana Al-Furqan beroperasi. Tuan-tuan, kami telah beroperasi selama 21 tahun. Dan selama ini kami bergerak hanya melalui dana daripada pelajar-pelajar Al-Furqan yang membayar pada setiap kelas-kelas pengajian. Tuan-tuan, berjuta ringgit kami kena keluarkan, terutamanya kena membayar pada syarikat televisyen untuk menjelaskan kepada rakyat Malaysia kita ada satu sistem baru yang mampu membantu mereka untuk faham apabila mereka membaca Al-Quran.
Ya, selain daripada itu tuan-tuan, kena bayar pada syarikat televisyen, kami juga kena tanggung kos penerbitan, termasuklah syuting dan kru dan studio dan sebagainya tuan-tuan ya. Jadi menjadi bebanan kepada kami sebenarnya ya. Tapi tak apalah, cita-cita kami untuk melihat rakyat Malaysia faham Al-Quran, faham apabila mereka membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan, tibalah masanya tuan-tuan bantu kami tuan-tuan ya. Setiap bulan kami kena keluarkan dana beribu-ribu ringgit untuk mewar-warkan program percuma yang kami adakan sekarang ni di sekitar Lembah Kelang dan sebelum ni di seluruh Malaysia ya tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, mungkin RM50 yang tuan-tuan masukkan ataupun RM30 yang tuan-tuan masukkan itu kecil bagi tuan-tuan ni. Tapi bagi kami sebenarnya itu sangat besar dan sangat berharga untuk membantu kami menggunakan dana tersebut untuk menyebarluaskan pengajian bahasa Arab Al-Quran. Tuan-tuan bantu kami, insya-Allah Allah akan bantu tuan-tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.